بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Puan Zainun merampas balik ya. Semalam dan hari ini ya, Puan Zainun Abdul Rahim, Canberra, Singapura. Orang pertama yang menyapu Ta'bah. Diikuti oleh orang Singapura juga ya. Puan Nur Rizan Sulaiman, orang Singapura juga. Lepas tu Patch Adam Story, ya, daripada Sandakan. Lepas tu Zurina Maiza, not bad, nombor 4. Samsinar Sa'ad, Narima Ismail, nombor 5. Dr. Narima Jebon Fadila Sani, nombor 7. Hajiasa Jamiah Sayan, nombor 8 ya. Lepas tu siapa? Lepas Hajar Cik Nun Abu Bakar, bukan Salah Siang Muradi dulu. Salah Siang Muradi, Ramini Hussein, Cik Nun Abu Bakar ya. Misa, good morning. Safia Osman, Zu Azhar, Rosli Husaini, dah ramai dah. Like dan share guys, like dan share. Nurani Zainul, Nurani Zainul Zidizari, Ida Muhammad, Inna Zalina, ya. Takash Kadishiru, Wafa Nurul, Lita Walita, Misa, Salisa Yusuf, ya. Lembah Jaya Sejahtera, Dini Zari dah sebut tadi. Lita Siti Hajar, Suali. Lepas tu Jamaliah Nawawi, Syikin Osman, Jamilah Idin ya. Salah Siang Muradi dah sebut. Aidar Ishaq. Dah berapa orang? 64 masuk kelas. 69 masuk kelas. Baru 34 share. Cepat share kepada 10-20 geng. Aidar Ishaq. Ya, Misa tadi Jebon dah sebut. Kamisa Rasman dah sebut awal tadi. Haslinda. Said Imran Arifin. Siapa? Apa nama? Allahumma salli ala Zainul Sudan, Ramini Hussein, Jawada, Amira Kamaruddin, Azharuddin Anwar, Azwa, Hida Hakim, jangan jumpa ni. Syarifah Nur, Didi Zari, Nur Alisa, Asmawati Kamaruddin, Jamilah Abdul Salam, terima kasih Hajah. Nur Rizan Sulaiman dah sebut, dah share, terima kasih. Hajah Zainul tadi, Cik Arman, Arif Jumaat, Mokhtaruddin dah masuk top 30 ni. Ya, lepas tu Salah Syarifah Azizah, Tabung Korban ada. Ya, terima kasih. Rifah Marjan, Abdul Hamid, Litawa dah share, terima kasih. Rumah Basah dah masuk. Ans Greeny dah masuk. Rodiah Dahlan. Like dan share guys, cepat-cepat guys. Ni pagi Selasa. Azlina, Abdul Jamal, Saidi Lamid, Tengku Ahmad, Zulkarnain, Raimini Hussein dah sebut tadi. Syarifah Aziza, siapa lagi yang belum sebut? Muhammad Firdaus Lim, lama tak nampak. Asni, ya. Lepas tu Jawada, ya. Ina dah sebut, Saidi dah sebut, Mumtaz Begum ada. Okey, mendengar nasihat tu Abah sambil merempuh jam KL tu dia, ya. Jangan lupa baca doa untuk memudahkan perjalanan. Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Tamim bil khair ya. Jangan lupa baca banyak-banyak, mudah sikit perjalanannya, nampak akan lapang je jalan nanti ya, walaupun jam ya. Ada jalan untuk awak. Bunga merah ya. Lepas tu dah bungkawan dah share. Liana, saya Liana, Muhammad Fazim, Nurma Basah, Jamilah Idin dah masuk. Siti ZH, Siti Mariamah, hari Selasa ya. Hussein, Rashidah Syamsuddin, Yusnita Said, Ayu Saim dah masuk. Wow, dari Arizona, terima kasih. Waalaikumsalam Ayu ya. Pukul maghrib ya sekarang. Prisari Dewi, Noreha Muhammad Nasir, M. Nasir, Haslinda Silih,
Ya, lepas tu Nur Mahbasa dah sebut, Nur Linda Darul Sharifah Azizah dah sebut, siapa ni? 144 share. Wow. Fauzi Aziz, ya, Hasnah Syari, Cik Aloya. Di close stokis semua. Ni jangan jumpa ni. Di close stokis semua. Tahniah. Yan Yayan, Maimunah Cik Ni Azian Mak Soleh, Mak Duan Mak Zaman. Ya. Mudah-mudahan ya. Nur Azura Kusnin. Tu dia. Dr. Nerima dah share dengan dalam 40 grup, lebih grup dan kawan-kawan. Subhanallah. Terima kasih. Tahniah. Mudah-mudahan banyak pahala. Allah beri pahala atas usaha, bukan atas hasil ya. Walaupun tak ada seorang pun yang join, tak mengapa. Kita dapat pahala untuk memberitahu mereka, mengundang mereka. Alhamdulillah. Ji Fazil, Rohaida Mazlan, silakan. 148 orang share. Rina Lin, ya, Rosmini Roslan, terima kasih. Subhanallah. Alexander Man dah sebut. Ita Yunita, Nurul Olines, Yan Yayan dah sebut. Irma Razali Hashimi, Yinwa, ya, Nur Fatani Nurdin. Lepas tu siapa ya? Itu yang tu awak dapat baca. Baik. So sekarang dah ada 100 lebih, 106 orang dalam kelas, 107, 151 share. Kita tak bayangkan nak lagi topik lain, tapi ada kawan ya, termasuk Dr. Narima kata sambunglah topik yang penting ni, iaitu kenapa orang yang baik sering diuji. Tak apa cek balik malam tadi. Ya, tengok beberapa website yang autentik, yang berwibawa. Atau abang dapat lagi banyak poin ya. Mungkin kita sambunglah sehari dua lagi ya. Kenapa ya orang baik sering diuji? Tok Abah pernah present satu paper pun on this topic sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, buat rakaman video dan sebagainya. So semalam untuk orang yang dah join, Tok Abah batuk sikit. Alah, budak-budak batuk, anak-anak batuk, so kita pun join batuk lah ya. Semalam Tok Abah dah mulakan ya. Kenapa orang baik sering diuji? Sebab Allah, hadis pertama yang Tok Abah jadikan hujah, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So ujian yang kita terima, mehnah dan tribulasi yang kita terima adalah petanda besar, petanda jelas yang Allah sayangkan kita. So ambil iktibar dari situ. Kalau Allah tak uji kita, okey je, sehat memajang, everything smooth. Salah seorang ulama besar, Allahumma selamat, Syahid Hasan Banna, ya, Syahid Hasan Banna, ya, bila dia bercakap pada anak muridnya, bila buat satu kerja, satu program, satu projek ya, berjalan lancar, dia akan menangis. Kenapa menangis? Dia tuan guru. Anak murid bertanya, sebab apa yang kita lakukan yang lepas ni berjalan sangat lancar. Ya, aku takut ya Allah dah murka kat kita. Bila Allah dah tak uji kita, tak bagi sakit, tak bagi ujian, tak bagi dugaan, tak bagi masalah lah ya. Itu petanda Allah dah benci, Allah dah tak kisah kat kita. Bila Allah dah benci, dah marah, dia tak uji kita. Lantak engkau lah. Kalau ikut bahasa kasarnya, lantak kamulah. Aku dah bagi ilmu, dah bagi otak, dah bagi iman. Engkau masih nak buat maksiat, masih nak buat lara, masih tak nak semayang, masih mengumpat mengata. Aku dah kata mengumpat mengata itu dosa besar. Engkau masih mengumpat mengata just because nak menang pilihan raya. Contoh, maka lantak engkau lah. Orang ni akan selamba je. Dia mengata orang selamba, tak ada rasa apa-apa pun. Yang mengata satu hal berdosa, kerana memfitnah. Tak betul pun, tapi main tibai. Dia tibai yang dia tak ada tabayun, dia tibai. Kalau ternyata salah, minta maaf je. Minta maaf ya, secara terbuka. Dah, beres. Senang ya. Minta maaf kat manusia satu hal. Minta ampun kat Allah tak? Taubat tak? Taubat tak? Mungkin kalau awak minta maaf pada manusia, boleh terangkan dosa dengan manusia, tapi adakah dosa kita dengan Allah terangkan? Be careful. Check it out. So be careful ya. Jangan sewenang-wenang ya. Just because nak kerja sedikit ya,
daripada dunia, awak tak kisah halal haram, main hentam sajalah. Ya, dan pengikut pun dengan membabi buta, just because sudah sokong, tak kisah. Ya, dia leader, dia apa nama, the person they support cannot make any mistake. Macam mana pun engkau orang mengata tentang seorang manusia, kalau dia dah suka, alah, dia nampak cantik je. Kau cakap apalah tentang fakta ya? Tak ada lah. Alah ni sebab dengki. Alah tak apalah, biasa lah. Yang mana ada orang tak ada ambil rasuah ya. Just because. Just because. Ya, tengok ya semuanya. Tuan Abah pesan pada Tuan Mak ya. Pilihlah orang yang kalau kita pilih Allah tak murka. Allah tak akan tanya kenapa engkau ni ada peluang untuk memilih. Kau pilih orang yang begini. Orang yang memang tak boleh diharap. Orang yang tak ada ciri-ciri seorang pemimpin yang berwibawa. Ya, cari orang yang sentiasa betulkan diri. Sebab kita semua tidak sempurna. Anda dan Tok Abah, kita semua tidak sempurna. Calon-calon dalam pilihan raya, semua tidak sempurna. Termasuklah pengundi, semua tak sempurna. So, we are all work in progress. So, kalau semua tak sempurna, apa salahnya kita pilih orang yang begitu-begitu-begitu? Yalah, patut-patutlah kau nak jadi pemimpin. Siapakah orang yang layak jadi pemimpin? Orang yang layak jadi pemimpin ialah orang yang nampak kesilapannya diperbaiki. Nampak kekurangannya dicari ilmu. Perbaiki. Moving forward. Sibuk perbaiki dirinya sampai tak ada masa nak tengok kesilapan orang lain. Itu orang yang boleh pakai. Semua orang tak sempurna. Tapi dia sibuk betulkan diri dia. Bukan sibuk mengata orang. Bila kita mengata orang, itu sebabnya kita diuji dengan berbagai ujian. Bila kita mengata orang, seolah mengatakan, aku okey, dia tak okey. Dia tu kan tak boleh percayalah. Cakap mesti bohong. As if awak yang bercakap tak pernah bohong. Nampak tak? Bila kita mengata orang, kita nak mengatakan pada orang lain juga, aku tidak seperti apa yang aku cakap ni. Orang tu orang yang begini. That means aku tak. Dia ni memang tak boleh percaya apa dia cakap. Janji tak ditepati. Aku tak. Dia ni banyak ponteng. Aku tak. Itu dia. So, bila kita mengata orang, sebenarnya kita mendabik dada memuji diri seolah-olah kita tak melakukan kesilapan yang kita mengutuk mengata orang tersebut. So, be careful guys. Be careful. Dahlah awak berdosa mengata. Awak berdosa juga riak. Ya, mendabik dada seolah-olah awak, you are holier than other people. I'm holier than thou. Aku lebih baik daripada orang yang aku kutuk. Layak jadi pemimpin? Tak tahulah. Okey, kenapa Tok Abah cakap macam ni? Tak adalah. Sebab sekarang ni zaman fitnah. Zaman orang mengata-mengata. Sekarang ni. Bukan zaman. Masa, minggu mengata orang. So, stop it lah. Stop it. Dalam kalau Tok Abah dah sebut pada sahabat-sahabat yang nak jadi pemimpin, nak jadi wakil rakyat, jangan mengata orang. Fokus pada apa yang awak nak buat. Fokus pada apa perancangan. Fokus pada apa matlamat, apa manifesto awak. Jangan sibuk nak mengata orang. Ya, dahlah Allah murka. Nanti orang pun menyampah. Ya, Tok Abah tak respect orang yang mengata orang. Tak respect. Ya, awak nampak baik sebab Allah tutup aib-aib awak. Dengar ke dengar? Dah biasa tak dengar asatizah sebut tu? Kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kita pun menyampah kat diri kita. Faham ke faham? Tak faham lah. I don't think you faham. You tahu, you dengar apa cakap Tok Abah. You faham dia punya perkataan, tapi you tak faham hakikat. Kalau faham, tak ada mengata orangnya. Ya, tak sibuk nak kutuk orang. Ya, sebab barang siapa menutup aib orang di dunia, ni maksud hadis ya, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. So please ya, sibuk nak jadi pemimpin, mengata. Allahu Akbar. Ya, mengharapkan orang menyokong anda. Pemimpin, kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang layak menjadi pemimpin, dimuliakannya orang yang menghisap dirinya, melihat keburukan dirinya dibetulkan, melihat kelemahan-kelemahan dirinya dicari ilmu dan perbaiki. Dia sibuk memperbaiki dirinya sampai tak ada masa nak tengok-tengok keburukan orang lain. Nampak ke nampak? Ya, so calon macam mana yang anda nak pilih? Ni Tok Abah bukan nak berkempen, nak mengingatkan diri Tok Abah lah ya. Macam mana nak pilih pemimpin yang berwibawa dalam pilihan raya ni. Itu satu ibadah. Ya, ini satu ibadah. Okey. Oh ya, lupa. Hari ni hari Selasa. Ya, berapa hari bulan?
14 ke 14 15. Hari ni 15 November, dah setengah bulan dah. Dalam November kita ada 4 hari lagi sebelum mengundi. Ini di Saturday. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan cuaca tidak ada ribut taufan ataupun gempa bumi ataupun gunung meletup. Mana ada gunung meletup di Malaysia? Oh, tidak mustahil. Tidak mustahil. Tak apa ketawa sebab mudah-mudahan tak ada lah kan. Tapi soalan kita ialah kenapa orang baik sering diuji. Macam mana tahu seorang pemimpin itu baik? Anak murid bertanya pada Imam Syafi'i. Macam mana tahu pemimpin itu baik? Wahai Tuan Guru Imam Syafi'i. Kalau pemimpin itu dia orang yang patuh perintah Allah dan mendapat panahan fitnah daripada sekitar. Itulah antara ciri orang yang baik. Orang fitnah dia bukannya dia fitnah orang. Orang fitnah dia. Sebab dia baik, maka orang tak dapat nak bunuh karakter dia, maka difitnah. Sebab dia ni track record sangat baik, amalannya baik, maka orang terpaksa fitnah lah untuk jatuhkan dia. Itu kata Imam Syafi'i. Wallahualam. Okey, ingat. Excited tu abah ya. Pagi ni nak sambung kenapa orang baik sering diuji. Program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November. Menangani pasangan yang rajuk. So, mungkin orang terlampau fokus pada pilihan raya, tak fokus pada pembaikan diri. Tapi tak apa. Kita buat seminggu selepas pilihan raya. 27 ya, 26 hari bulan. Tu akan ada persidangan dengan guru-guru wilayah persekutuan. Persidangan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Nama persidangan itu seronok ya. Kita mengharap kita akan bertemu dengan 4,000 orang guru di Maib Serdang. Tok Abah akan present paper pukul 2 tengah hari sampai pukul 4 petang selama 2 jam. Tok Abah dah ulang balik, dah kemaskan balik, dah hantar pun nota pada pihak sekretariat. Tetapi Tok Abah masih kemaskan nota tiap-tiap malam. Termasuk malam tadi, tengok balik, kemaskan balik, edit balik untuk berikan yang terbaik pada para guru. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada Tok Abah dan pada yang akan mendengar, akan mengikuti. Okey, come to our webinar pada 27 menangani pasangan yang rajuk. Ramai yang dah join, tapi Tok Abah harapkan lagi ramai. Sebab kita tak buat lagi program seperti ini. Tapi ianya sangat penting dan tiap-tiap pagi ada orang bertanya. Sampai nak bercerai-berai, sampai ialah merajuk. Kalau ikut kajian, cuma antara 7 jam hingga 7 tahun. Kajian yang saintifik yang dibuat oleh pakar psikologi. Tapi Tok Abah pernah jumpa kes 10 tahun, yang merajuk 14 tahun. Dan ada kes yang sampai berpuluh-puluh tahun, 44 tahun to be exact. Yang lain tu macam-macam lah ya. Suaminya pernah ada skandal. Lepas tu dia teringat je, dia akan cakar muka suami, dia akan tarik baju suami, koyakkan baju suami di khalayak ramai, sampai 3 tahun. 7 tahun. Sampai terpaksa. Dia dah pergi umrah 3 kali. Tok Abah kalau panjang umur berumrah pada 30 November. Umrah 3 kali dah dibawa oleh suaminya untuk sama-sama bertaubat, sama-sama berubah, sama-sama mencari titik-titik perubahan. Tapi bila teringat, masih cakar tumbuk suaminya di khalayak ramai di rumah satu hal. Dan tarik koyakkan baju suaminya di khalayak ramai. Ini sebab rajuk cemburu yang melampaui batas, yang tak dapat dirawat walaupun sudah 7 tahun 3 kali umrah. Nasihat kaunseling sudah uncountless lah ya. Okey. Inilah supaya Tok Abah terpanggil untuk bincang pada 27 November tips menangani pasangan yang rajuk. Okey ya. Alhamdulillah. So semalam Tok Abah sebut ya, kenapa orang baik sering diuji? Sebab tanda Allah sayang. Semalam ya, ulang kaji. Sebab Allah nak beri kita kekuatan. Aku minta kekuatan, aku dapat masalah demi masalah untuk diatasi. Doa Salahuddin Ayyubi. Kenapa Allah uji kita? Untuk cuci dosa. Sebab bila kita ada banyak dosa, Allah cuci, Allah kafarahkan dengan ujian. Antara punca. Jangan pula yang kata, tu mengata aku. Tak ada mengata siapa-siapalah. Kita semua pendosa. Kita semua banyak dosa. Coba pernah ditegur yang mana? Jangan cakap kita pendosa.
Kalau awak berdosa, tak betul yang kata kita semua berdosa. Kita semua tiap-tiap hari buat dosa. Kecil, besar, sedar, tak sedar. Kita tak ada, bukan maksum. Kita tak maksum. We make mistake every day until we die. So bertaubat tiap-tiap malam sebelum tidur. So, kita minta ampun, minta maaf, maafkan orang tiap-tiap malam sampai mati. Mudah-mudahan Allah redha. Ya, dan memaafkan semua orang tiap-tiap malam adalah salah satu sifat penghuni syurga. So, jangan takut. Ya, bila orang kata kita ni pendosa, janganlah perasan, jangan rasa malu, jangan rasa alamak dia saja, dia tengok meremehkan aku, dia berdosa, dia punya pasal lah, kita pula disabitkan sama, babitkan sama. Tak, kita semua membuat dosa. Ya, so siapakah orang yang baik? Orang baik adalah orang yang rasa dia banyak dosa dan segera bertaubat. Itu orang yang baik. Orang bijaksana adalah orang yang rasa dirinya banyak dosa dan segera bertaubat. Jangan tunggu lama-lama. Ya, so ada benda yang kita tak boleh tunggu lama, ya. Bertaubat, bayar hutang, urus jenazah, dan kalau ada anak perempuan yang cukup umur, kahwinkan mereka. Itu maksud hadis, bukan nasihat Tok Abah sahaja, percuma, ya. Bukan kosong-kosong, tetapi based on hadis, ya. Okey, so Tok Abah kata apa tadi? Allah uji kita orang yang baik-baik ni sebab nak cuci dosa, nak naikkan martabat, nak tingkatkan bijaksana, nak bangunkan sifat syukur, ya. Bila kita diuji, baru kita nampak, ya, betapa nikmatnya. Ya, dah terantuk baru tengadah. Dah dibagi sakit baru kita, oh syukur aku dah banyak, dah 65 tahun aku sihat. Ni lepas umur 65 aku mula sakit lutut, sakit sana, sakit sini, tapi aku dah diberi kesihatan 65 tahun. So, bersyukur tak? Bersyukur. Ya, aku dah nampak jelas selama 60 tahun, sekarang dah umur 61 baru masuk pakai cermin mata. Contohlah, contoh. Jadi dia bersyukur bila mengenangkan kebaikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. So dia bertambah syukur. So Allah uji kita untuk memperkasa sifat syukur. Sebab guys, anda dan Tok Abah tak cukup mempamerkan kesyukuran. Yes, kita perasan kita syukur, tapi belum. Syukur ada 3 tahap, kata ulama. Semalam pun tak dengar balik YouTube, ya, tentang syukur. Syukur ada 3 tahap. Syukur di hati, syukur di mulut, syukur di tindakan. Syukur di hati macam mana? Ustaz tu tanya pada khalayak. Kita bersyukur, kita ucap terima kasih, kita berdoa, betul. Tapi tak cukup. Apa lagi maksud syukur di hati? So rupanya yang diharapkan oleh ustaz itu ialah syukur di hati adalah orang yang apapun kebaikan yang Allah berikan, apapun kehebatan yang kita ada, kita palikkan kepada Allah. Ui, hebat Tok Abah ni. Tak. Alhamdulillah, Allah yang izinkan. Hebatlah idea Tok Abah. Bukan. Allah bagi saya ilham. Saya tak ada apa-apa. Dia pulangkan semua kehebatan yang Allah beri kepada Allah. Itu orang bersyukur. Itu syukur dalam hati, guys. Syukur ada 3 fasa. Syukur di hati, syukur di mulut, syukur di tindak tanduk. Dan kita semua belum cukup mempamerkan kesyukuran sebab mungkin tak cukup diuji. Sampai Allah pun menegaskan, Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali ni, wa qalilu min ibadiy syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah kata sedikit. Masuk tak awak dan Tok Abah? Mungkin tak masuk. Itu sebenarnya Allah bagi ujian, bagi peringatan untuk kita patah balik. Dah terantuk, kita tengadah. Itu orang pandai. Kita terantuk terus tengadah, orang yang pandai. Orang pandai belajar daripada kesilapannya sendiri. Orang bijaksana, orang lain terantuk, dia tengadah. Orang lain aksiden, dia insaf. Orang lain yang diberikan musibah, dia yang bertaubat. Dia bertaubat. Ada sahabat Tok Abah, ya. Dia seorang wartawan. Dia, yalah, macam kebanyakan kita kan, masih belum dapat hidayat, ya. Dia belum jaga solat dengan sempurna, ya. Dia belum lakukan apa yang wajib lah, ya. Dia belum buat semua. Orang masih muda kan. So bila dia sebagai seorang wartawan disuruh cover dia ataupun memberi liputan peristiwa tsunami di Aceh, dia pergi ke Aceh. Dia sampai ke Aceh, dia tengok ratusan ribu mayat berkelimpangan di tepi pantai, di melata tempat.
Dia menangis, balik ke hotel menangis. Dia pergi lagi cover, ya. Dia menangis, balik ke hotel menangis. Ya, ikut cerita dia, lebih kurang 10 hari dia buat coverage di tempat bencana tsunami. Dia balik apa jadi? Dia balik, dia bertaubat, dia jaga solat, dia tutup aurat dengan sempurna, dia menyesal, dia bertaubat. Orang lain yang Allah uji, orang lain yang dapat hidayah, itu orang bijaksana. Tu tak nampak dia, taubat kata, Allah sayang kat awak. Dia mengangguk, dia betul, Allah sayang kat saya memang insaf. Saya nampak mayat, ya macam ikan, ya yang mati di tepi pantai. Beribu-ribu kes. Saya tak boleh bayangkan. Ya, masa dia jumpa Tok Abah dah 10 tahun. Perkara itu berlaku, tapi dia masih jelas di mindanya apa yang dilihat. Orang lain terantuk, kita tengadah. Itu tanda orang bijaksana. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk golongan yang bijaksana. Jangan kita sendiri yang perlu terantuk baru nak insaf. Biarlah bila kita nampak sesuatu perkara yang berlaku. Itu sebabnya salah satu sebab kita diuji adalah untuk mendidik diri kita dan mendidik orang sekitar. Dengan syarat orang sekitar, orang yang berfikir. Tidakkah kamu berfikir? Allah bertanya. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu tabayun, ya, tabayun diri dan sebagainya. Okey? Semalam je kisah ni, ya, untuk tingkatkan sifat syukur, untuk didik kita, untuk didik orang, ya. Itu semalam punya kisah. Hari ni Tok Abah nak sambung. Program kita hari ni dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan rajuk. Jangan lupa. Dan program kita juga hari ni dibawakan oleh Kodisi Plus. Ya, Kodisi Plus Vitamin C. Vitamin C untuk tenang fikiran. Malam tadi pun Tok Abah dengar seorang pakar cerita tentang vitamin C. Dia tenangkan fikiran, di samping cantikkan kulit, dia menguatkan immune system dalam badan, ya. Macam-macam kebaikan vitamin C, ya. Yalah, kalau cukup makan buah-buahan tiap hari selesai. Tapi ni memang ada cordyceps militer ini herba yang mengandungi banyak antioksidan. Peranan antioksidan dah mencuci kekotoran dalam badan. Dia macam vacuum cleaner lah. So mudah-mudahan, ya, dan orang yang taubat dan orang ribu-ribu orang yang telah mengambil Kodisi Plus nampak kaya ada kesan yang positif pada mereka dengan badan makin bertenaga, makin sihat, makin cepat recuperate, ya, sama dia berlari, exercise, kerja kuat, jemaah maraton, jogging, main badminton, sakna sana sengah sini dengan izin Allah, dengan asbab dia mengambil makanan tambahan dan melakukan beberapa penambahbaikan dalam diri. Exercise, diet, berfikiran positif, fokus pada sihat. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Fokus pada sihat, Allah akan bagi sihat. Fokus pada penyakit susah nak betah. Siapa kata? Kata pakar-pakar. Dan ikut hadis tadi, Allah mengikut sangkaan hamba-Nya, make sense. So ini usaha, ya. So setiap apa pun yang Tok Abah kongsi dengan anda, bukannya itu akan terus mengubah everything, tak. Ya, sebenarnya menjadi pencetus kepada perubahan demi perubahan yang kita kena lakukan. Ya, kita bagi suplemen untuk anak-anak, tapi kita masih lagi mengata anak kita tak pandai, bodoh. Perkataan kita masih tak betul, doa kita masih tak betul, suasana rumah tangga masih tak betul. Tak ada kesan. Ya, you bagi sesuatu untuk kebaikan, tapi kita sabotage dengan cakap, kau ni kenapa benak? Kita nak bagi makanan tambahan untuk jadi pandai. Tapi kita, kenapa kau ni malas, degil, bengap, lembab? Contoh. Ya, so kesan daripada makanan tambahan terus nullified. Ya, sebab cakap mak bapak adalah doa yang makbul. Adoi. Nampak? So please, ya. So ini pun satu perkara. Baik. Sekarang kita tambah. Ya, kenapa orang baik sering diuji? Ya, ada orang baru tak yang baru join? Nur Azjan, Muhammad Jemain, tak sebut tadi. Ishak Makdum, ada Rifah Marjan dah sebut. Lepas tu Zainab Abdul Qadir dah masuk. Syarifah Idora dah sebut tadi. Saidah Idah dah. Fadilah baru masuk. Ya, kita Jawada dah sebut. Nur Hayati Bidin, tadi tak sebut, ya. Daimah Jumaat, Aliria, ini baru sebut. Mazlina Masri, ya, Rozawati Arif, okey,
semua apa yang Tok Abah sebut ni semua ada pada komen pin ke atas tu, carilah ya. Tok Abah pun tak tahu dia tanya berapa harga. Erin Mat Said, Tok Abah selalu nampak lewat ya. Has Abu, Rifa, Mazrina Masri, nampak dia kata. Tok Abah tanya kan, nampak tak? Nampak ni. Alhamdulillah. 295 orang dah share, 163 orang dalam kelas. Wow, sangat bagus untuk pagi Selasa. Baik. Sambung. Tok Abah pernah tanya seorang ulama, kenapa kita diuji Ustaz? Jawapannya simple tapi menusuk kalbu. Kenapa kita diuji? Dia pun senyum. Kenapa pula kita tak boleh diuji? Dia tanya balik. Ustaz, kenapa kita diuji oleh Allah Ustaz? Kita dah cuba nak buat baik Ustaz. Kita dah mula berdoa, jaga solat malam, tolak taubat datang malam, istighfar banyak-banyak, tidur miring ke kanan, amalkan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa kita masih diuji Ustaz? Kita dah cuba nak buat baik Ustaz. Lepas tu dia tanya, kenapa pula Allah tak boleh uji kita? Kita tanya dia kenapa Allah uji orang yang orang buat baik. Dia tanya balik, kenapa pula Allah tak boleh uji kita? Ya. Kenapa pula Allah tak boleh uji kita Ustaz? Kita kan hamba. Kita ni kan hamba. Kita kan hamba Allah. So kalau diuji Allah, logik lah, natural lah. Kita hamba. Bos boleh buat apa-apa ke hambanya. Sebenarnya lah dalam konteks itulah ya. Tapi bos kita Allah. Ya, maka Allah tu Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha melihat, maha mengetahui, maha kasihan, maha pengampun, maha pemberi, maha menghidupkan, maha mematikan ya. Yang mati. So oleh kerana Allah itu bos yang terbaik ya, maka kita tidak akan dizalimi. Walaupun kita diuji tapi kita tidak dizalimi. Sampai ulama pesan kat kita sejak Tok Abah baby, budak-budak sampai sekarang. Tok Abah selalu dengar ulama pesan apa? Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi dirinya. Allah sayang sangat kat kita. Kalau diuji pun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini motivasi yang paling power dalam Quran 286 ayat 286 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ya, Allah uji kita setakat kemampuan. Allah tidak akan uji hambanya melampaui kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Ya, so Allah tak pernah menzalimi hambanya. Kita diuji sebab we deserve it because it's good for us. Sebab untuk ingatkan, untuk didik, untuk menguatkan, untuk menaikkan martabat, untuk mencuci dosa, untuk tidak akan tertusuk duri kaki seorang hamba kecuali ada dosa yang diampunkan. Jadi tak sia-sia. Apa pun yang berlaku tidak sia-sia. Semua ada sebab, ada hikmah, ada reason, ada kebaikan. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kesenangan. 2 kali diulang. Dalam kesusahan ada kesenangan. Dalam ujian ada anugerah, ada kebaikan, ada fadilat, ada hikmah, ada rentetan kepositifan. Wow. Tanda sayang Allah kepada hambanya. Ingat, Tok Abah sebut awal-awal tadi. Kalaulah Allah dah tak uji awak, tak ada sakit, tak ada problem, semua lancar, semua okey. Watch out guys. Mungkin Allah dah mula benci. Ya. Kalau lagu ABJAD tahun 60-an ya. Apa nama perjalanan ini dia tanya kenapa petaka turun di bumi ini ya. So dia jawab kenapa agaknya Tuhan berikan ujian, kenapa musibah di tanah ini. Mungkin Tuhan mulai bosan dengan melihat tingkah kita. Allah dia kata mungkin Allah dah marah, dah menyampah dengan tindak tanduk kita ya. Yang penuh dengan maksiat dan dosa-dosa atau mulai Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. So suka saya kata tu ya. Ni lagu tahun 60-an ke 70-an yang dicipta, ditulis liriknya oleh Abid Jade juga ya. Sampai sekarang dia nyanyikan lagu itu, sangat menusuk kalbu, sangat memberikan pengajaran. Alright. So kita ni hamba yang memang wajar diuji, dan Allah uji memang tanda sayang.
Ya, kalau Allah dah tak uji, mungkin tanda benci. Allah bila dah menyampah kat kita, buatlah sesuka hatimu, akhirnya kau akan mati juga. Mafhum hadis Nabi. Buatlah sesuka hatimu, akhirnya kau akan mati juga. Faham tak tu? Kau buatlah. Allah dah bagi nasihat, dah bagi undang-undang, dah bagi peraturan, dah bagi ilmu, dah bagi akal, dah bagi macam-macam. Ya, peringatan demi peringatan. Kau masih nak ingkar, tak nak solat, masih buat perangai yang tak elok, masih bangga dengan mendedah sana, mendedah sini, masih bangga dengan buat maksiat, masih tak rasa langsung bersalah. Aduh, ya. Takut-takut Allah dah mula bosan dengan tingkah kita. Sebab kata ABJAD tadi, ya. Ada kebenaran. Okey. Okey, so tu yang Tok Abah teringat. Ada satu ayat Tok Abah lupa lah, ya. Adakah kau sangka kau cukup dengan kau mengatakan aku beriman dan kau tidak akan diuji? Rupanya itu ayat Quran, ya. Mafhumnya kurang lebih begitu. So kita tak boleh, aku beriman. So cukup ke cakap beriman tu? Tapi Allah uji, nak tengok kekuatan iman kita, ketakwaan kita. Kenapa kita disuruh berpuasa 1 bulan dalam Ramadan? Nak menguji takwa kita. Itu tanda orang bertakwa. Orang bertakwa, ya, akan melakukan puasa 1 bulan dengan penuh ikhlas dan pengharapan dicuci dosa-dosa. Gitu, ya. Nak uji keimanan. So jadi Allah bagi kita ujian untuk uji keimanan kita, ketakwaan kita. Sebabnya ada satu kisah, ya. Ni apa nama, sebelum Tok Abah bagi kisah tu, program kita ingat dibawakan oleh webinar pada 27 November. Jom tips menangani pasangan yang rajuk. Sangat penting, sangat seronok. Beritahu sahabat-sahabat, ya. Semalam pun Hadi Miskam kata, jom, tak bagi tahu kawan dah, jom join, ya. Kata jom kita join, ajak kawan, beritahu kawan. Mungkin anda tak sempat, mungkin ada orang dia register untuk beli rakaman saja. Ada orang dia nak attend saja. Ada orang nak attend webinar pada 27 November dan beli rakaman. Ada rate yang berbeza-beza, tapi mampu milik, mampu attend, mampu ikuti, insyaAllah. Ya? Dan sangat penting untuk semua orang. Allah, saya dah seorang dah, tak ada nak merajuk-merajuk. Jangan. Ada orang merajuk pada Allah, ya. Ada orang merajuk pada jiran. Ada orang merajuk pada nasib, ya. Apalah nasib aku ni. Allah, aku dah pernah gini-gini, masih juga diuji Allah. Aku tak ada kacau jiran, jiran pula kacau aku, mengata aku. Apa, ya. Jangan kita bersangka buruk pada Allah. Semua ada baiknya, ada hikmahnya, ya. Dan program kita juga sebelum Tok Abah sambung, ya, ialah dibawakan oleh ini dia. Oleh X Plus, Excel Plus perasa coklat ni untuk makanan tambahan untuk anak-anak. Ada vitamin C, kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada biji lotus, ya, teratai. Lotus, dalam bunga teratai ada aura ketenangan, aura fokus, tenang, aman, damai. So anak-anak, anak umur 2 tahun sampai anak umur 80 tahun bila makan tenang, senang belajar, seronok belajar, bertenaga sebab ada buah tamar, ada susu awal lembu, membina otak dan sebagainya, ya. Ada susu, ada DHA powder dan sebagainya. So mudah-mudahanlah jadi asbab, ya. Jadi asbab. Dan ini ada dia punya mascot pun Didi and Friends, ya. Bukan nak dapatkan mascot Didi and Friends bukannya senang, ya. Mereka pun tak nak terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Sebab mereka pun ada maruah diri, ada image, ada branding yang kuat. Dan Tok Abah pun ada wajah di situ. Tok Abah takkan bubuh benda yang bukan-bukan. Ini sebuah kajian demi kajian yang dibuat di pasaran dah 20 tahun punya produk. Tapi telah ubah suai, di upgrade, dibuat kajian, ya, diperkemar, rebranding, ya. So ini telah ratus ribu, mungkin dah juta orang, ya, yang dapat manfaat sejak 15-20 tahun yang lalu, ya. So ini subhanallah, memang
ramai yang kata cucu saya dan cucu saya ada yang lambat bercakap, lepas tu selepas ni dan kita pula latih, the whole family berubah, maka dia sekarang sudah petah bercakap dengan izin Allah. Ni sebagai pencetus perubahan. Anak-anak saya, cucu saya malas belajar, susah nak menangis saja, tapi bila dah ambil ni, kita pun sama-sama berubah, suruh mereka duduk kat kursi menghadap kiblat, kita bacakan pula kat kepala Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, the whole family bantu. Kita pun mula jumpa cikgu-cikgu mereka untuk minta nasihat, dan kita doakan guru-guru, doakan kawan-kawan anak kita, dan kita lebih terlibat dengan PIBG. Tengok tak? Just because dengan sedikit pelaburan, maka banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mak bapak, adik-beradik. The whole household berubah 360. Macam mana anak tak jadi pandai dan berdisiplin? Bukan sebab makan ni terus berubah. Tak. Tapi rentetan perubahan-perubahan. So, benda-benda macam ini yang Tok Abah terlibat ni untuk merangsang perubahan secara 360 darjah. Membawa pembaikan keseluruhan kehidupan. Itu dia punya formula. Bukannya makan satu benda terus sembuh, terus hilang masalah, terus jadi pandai, terus jadi disiplin. Tak ada. Itu magic Itu selap mata. Oh. Kering tegak Bismillah. Barulah lega sikit Mudah-mudahan. Baik. Apa Tok Abah nak cerita tadi tentang kisah tu yang Tok Abah dengan masa Tok Abah muda-muda tu. Ada seorang wanita yang beriman, anak mereka meninggal dunia selepas sakit, dia meninggal dunia. Suami pergi kerja. Bila suaminya balik, dia tak terus beritahu anak meninggal. Kalau zaman sekarang belum apa-apa dah. Satu dunia dah tahu dengan viral, dengan WhatsApp, dengan kat social media dah beritahu. Tapi ni orang yang hebat imannya. Dia diuji dengan ujian sangat berat. Allah ambil anak kesayangan mereka meninggal dunia. Sedih tak seorang ibu? Amat sedih. Tapi dia orang beriman. Dia bersabar. So bila suami balik, suami dia layan dengan baik, bagi makan, dah tenang, dah semua, baru dia tanya, bang, kalau kita pinjam barang orang, apa patut kita buat bang? Kita kena pulangkan lah. Kita jangan pinjam lama-lama, nanti berdosa. Jadi maksudnya kalau kita pinjam barang, kita kena pulangkan. Lepas tu isterinya pun pegang tangan suami, kata, bang, sebenarnya ada barang yang Allah pinjamkan kat kita, Allah telah ambil balik. Sebab kita ini dipinjamkan. Suami tersentak, terdiam. Sebab suaminya pun orang beriman, orang pandai. Anak kita baru meninggal dunia. Sekitar 1 jam yang lepas. So diberitahu suaminya bahawa anaknya meninggal dengan mengatakan, anak ini pinjaman dari Allah. Ini orang yang memang luar biasa lah jadi sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, pada Allah kita akan dikembalikan. Jadi salah satu cara untuk merawat diri kita bila diuji ialah dengan ingat bahawa semua benda yang kita ada bukan milik kita tapi pinjaman dari Allah. Apa pun yang kita ada adalah pinjaman sementara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah pinjamkan, Allah boleh ambil baliklah, sebab benda dipinjamkan, maka kita pun kena pulangkan. Benda yang kita pinjam, kita wajib pulangkan semula. Jadi kalau kita ingat bahawa semua yang kita ada, tapi itulah dia. Itu salah satu tanda orang bersyukur. Kereta yang aku ada tu, aku yang kerja kuat, aku beli kereta, aku bayar. Tu kereta aku. Itu pinjaman. Ni rumah ni. Ni aku punya. Itu biasalah kan kita fikir begitu. Ini sebenarnya milik Allah. Allah pinjamkan rezeki, maka kita pun dapat buat rumah dan sebagainya. Ini pinjaman yang akan kita tinggalkan. Semua yang baru dalam dunia ini, benda baru termasuk kita, adalah pinjaman. Nyawa kita Allah pinjamkan. Allah pinjamkan kat kita. Jadi kalau kita faham, maka kita akan benar-benar jadi orang bersyukur. Tapi kebanyakan kita, termasuk Tok Abah, belum cukup bersyukur. Wa qalilum min ibadiy syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur.
yang bersyukur. Jadi kita kena sentiasa ingatkan diri, semua yang kita ada ini adalah milik Allah. Ini sedang bawa pinjaman dari Allah. Jadi kita akan sentiasa berterima kasih. Dan Tok Abah bila diingatkan oleh seorang ulama, pada Tok Abah memang insaf lah. Dia kata, ujian kamu Muhammad Fadilah, sebab Tok Abah mesti diuji dengan agak berat lah. Ujian beratnya pada kita dah berat sangat dah. Ujian kamu ni Muhammad Fadilah, kata seorang ulama kepada Tok Abah, tak besar mana. Ya, tak besar mana. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba untuk menanggung ujian itu. Ujian yang berat Allah berikan kepada orang yang hebat-hebat. Siapa? Para nabi, para wali Allah. Para nabi. Dalam nabi pula ada 4-5 orang yang uji lebihnya sampai disebut sebagai apa nama? Ulul azmi. Pemimpin-pemimpin yang memang apa nama? Mempunyai azam yang sangat kuat dengan ujian yang berat. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi apa ya? Ulul azmi ya. Yang Nabi Ibrahim ya, antara ulul azmi. Orang yang paling teruk ujiannya ialah para nabi. Lepas tu orang yang seumpamanya, yang wali-wali Allah yang baik-baik, yang ujung-ujung baru kita. Jadi ujian kita ni bukan Tok Abah ketawa, ya, tapi tak sebesar mana. Sebab sabda Nabi mafhumnya, ujian paling getir Allah berikan pada orang yang paling kuat, yang paling Allah sayang, para nabi, para rasul. So kita ni diberikan ujian setimpal dengan kemampuan kita. Kita yang tak kuat ni, macam Tok Abah yang tak kuat ni, ujian pun sikit sangat. Bagi kita faham tu, Allah kecilnya. Sebenarnya bila kita diuji, tengok orang lain yang lebih sengsara. Aku sakit tangan, sakit jari. Tok Abah lah, ya. 2-3 bulan lepas sakit jari sampai akhirnya dapat bantuan daripada sahabat Tok Abah, ya. Datuk Sri Zulkarnain, dia repairnya, ya, dia usaha dia kan, ya, Allah yang merawat, ya. Dia buat alhamdulillah dapatlah gunakan jari dengan sempurna. Itu dah teruk dah rasa alamak sakitnya, ya. Tetapi tak berat mana, ya. Bila kita sedang sakit jari, cuba tengok orang yang tak ada tangan. Bukan tak ada jari, tak ada tangan. Nampak tak? Lah itu ekstrim. Janganlah cakap begitu. Ya, bila kita untuk rasa bersyukur, tengok orang lain yang lebih teruk Allah uji. Kita sibuk ada masalah jari, ya. Samalah masa Tok Abah buat PhD. Umur Tok Abah tu 30-an, ya. Awal 30-an, so Tok Abah pun komplain kepada Profesor Tok Abah, Profesor John Fett. Prof, I am growing a lot of grey hair because of this PhD program. Dia pun senyum. I'm not sympathetic. Dia kata, saya langsung tak bersimpati dengan awak. Tak kata, zalim betul orang putih ni depan aku ni. Look at me. Dia botak. Bukan ketahukan orang botak, tak. Rambut dia dah gugur botak, licin, kilat. Adakah komplain tentang awak ada tumbuh uban pada orang yang tak ada rambut? Ni apa punya bangsa Fadilah Kamsah ni? Ini kisah benar, ya. Kisah benar. Umur Tok Abah tu 31 tahun. Prof, I'm getting a lot of grey hair, yeah, because after undergoing 2 years of PhD program. Dia pandang Tok Abah, tak senyum pun. I'm not sympathetic. Dia kata, tapi dia sebenarnya gurau. Sambil dia tunduk, tengok Tok Abah punya chapter 4 ke chapter 5 yang Tok Abah submit untuk dia check. Yeah, I'm not sympathetic. Look at me. Dia botak. Dia bukannya cukur kepala dia, memang gugur. Nampak? Nampak tak? Jadi kalau kita ada sebarang masalah, cuba tengok orang lain yang lebih sengsara, kita akan bersyukur dengan ujian yang Allah berikan kat kita. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tak apa, ya. Ya Allah, coba dah cakap lebih kurang 47 minit dah. Patut lain macam rasa dah banyak, ya. Tu apa? Ya, nak wrap up, ya, nak wrap up. Nak wrap up. Ingat, jangan lupa beritahu kawan, beritahu diri, beritahu WhatsApp group, ya. Tu apa akan buat program webinar pada 27 November. Jom pergi ramai-ramai. Beritahu kawan mendapat pahala. Beritahu kawan, jom tip bagaimana menangani pasangan yang merajuk, yang rajuk, ya. Tok Abah dah banyak kes, ya. Orang bercinta, orang berkawan, orang baru kahwin, dah lama kahwin, ya. Dah antik, dah 40 tahun kahwin, masih merajuk. Ada Tok Abah jumpa dari masa ke masa. Allahu Akbar, ya. Dan Tok Abah akan kongsilah setakat yang mampu. Sebab kita kena terus memberi
untuk dapat menerima. Ya, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan Tok Abah selalu dipesan oleh guru-guru Tok Abah, kalau kamu tahu satu ilmu, wajib kamu sampaikan. Kalau kamu ada kemahiran, gunakan kemahiran untuk bantu orang lain. Semuanya bila Tok Abah belajar rawatan Islam dulu, Tok Abah sangat takut. Ya, sebab takut apa? Takut ramai orang dihantar oleh Allah, orang-orang yang sakit untuk dirawat. Sebab kita dah ada ilmu dan ya Allah dan Musa Arunin pesan, kamu dah ada ilmu ni, bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Itu pesanan daripada Allah dan Musa Arunin. Beliau dah ada ilmu, bantu orang. Tapi bantu orang, tengok situasi. Ya, jangan membantu orang yang tidak minta bantuan. Nanti timbul fitnah. Pula. Yes. Okay? Never mind. So guys, come to our webinar pada 27 November. Dan insyaAllah kita akan kongsi seberapa banyak ilmu, sampaikan ke orang lain. Dan mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. So, happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy journey, safe journey. Dan untuk mereka yang sakit, tolong dengar nasihat doktor, rawat diri. Semua penyakit ada ubat. Dan tu bila ada orang kata, penyakit saya doktor kata tak ada ubat. Tak apalah, itu doktor punya pandangan, ikut ilmu yang dia ada. Tapi ingat, pesan Allah, aku turunkan sakit, aku turunkan bersamanya ubat. Semua penyakit ada ubat kecuali tua dan maut. Maksud hadis. So tua dan maut itu bukan penyakit pun, tapi ibaratnya lah. Kalau tua itu penyakit, tak ada ubat. Tapi sekarang banyak reverse aging technology. Dahsyat ya manusia punya ilmunya. Itu namanya takdir mu'alak. Ya, benda yang Allah akan berikan kita kebaikan kalau kita ikhtiar. Ya, takdir mu'alak, sesuatu perkara yang berlaku, tak ada yang berlaku berdasarkan pada usaha yang kita lakukan, insya-Allah. So, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.